Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dalam kelas kejuruteraan elektrik dan elektronik ya. Okey, semua pelajar sihat? Ada masalah tak? Tak ada masalah ya, alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada kita punya slide. Topik kita hari ini adalah teknologi hijau dalam tajuk penghasilan arus terus. Arus terus ni DC, direct current, dan arus selang alik iaitu AC, alternative current, daripada penuaian tenaga boleh baru. Tenaga boleh baru ni adalah renewable energy. Okay, kita mula dengan tengok video ni. Tenaga elektrik ni antara satu benda buatan manusia yang kita take for granted. Kita tak adalah aware elektrik ni ada, tapi sebenarnya kita sentiasa pergi mana-mana kita nak ada elektrik. Semua tu perlukan DC sebab nak dapatkan portability tu. AC nak generate perlukan generator yang sangat besar lah. Even up until now, the war on currents tu sebenarnya tak pernah habis. Pelajar semua, saya nak awak senaraikan tenaga boleh diperbarui dengan tenaga tidak boleh diperbarui. Okey, yang pertama apa dia? Siapa tahu? Okey, betul ya, hydroelectric, Syafiq. Pandai awak. Okey, yang kedua tenaga boleh diperbarui. Tenaga angin, betul. Betul Nuzul. Yang ketiga tenaga apa? Hamid, solar. Okey, betul solar. Tiga je. Ada lagi contoh dia. Okey, saya tunjuk Biomas. Ya, biomas ni tenaga pepejal. Daripada bahan pepejal, dia akan convert kepada gas. Gas ni akan digunakan untuk pembakaran lah. Ini tenaga ombak ataupun tenaga arus daripada dasar laut. Yang kelima adalah tenaga geothermal, iaitu wap panas daripada dalam bumi. Tenaga tidak boleh diperbarui, ini semua orang tahu kan, petroleum, gas asli, arang, ada kayu, arang batu. Ini adalah sumber yang tidak boleh diperbarui. Kalau kita guna berterusan akan menyebabkan kehabisan bahan ni. Contoh lain adalah nuklear. Nuklear ni boleh pakai walaupun berat dia kecil tapi boleh pakai lama. Namun dia ada risiko dia lah. Okay, kita teruskan pada pengenalan arus terus dengan arus selang alik. Dua jenis arus elektrik ni boleh dihasilkan melalui prinsip penukaran tenaga daripada tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Biasa kalau kamu tahulah, ada generator, AC generator dengan DC generator. Kalau dekat empangan hidroelektrik tu diguna AC generator. Kalau dekat basikal kamu tu yang pakai dynamo untuk lampu, itu adalah DC generator. Okay, definisi teknologi hijau. Teknologi hijau ni merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau merupakan teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Amalan penggunaan teknologi hijau akan meminimumkan penggunaan semua sumber seperti tenaga, air dan sebagainya dalam menghasilkan suatu produk. Teknologi rendah karbon iaitu teknologi yang tak menggunakan petroleum, gas asli, benda-benda yang memerlukan pembakaran. Untuk nak bakar kayu, dulu kita pakai steam kan. Itu menggunakan kayu arang semua, menghasilkan banyak asap dan banyak karbon. Prinsip teknologi hijau juga selaras dengan konsep pembangunan MAPAN, iaitu Sustainable Development. Ini kepentingan ni untuk generasi pada akan datang supaya apa yang kita ada sekarang ni dapat kepada anak cucu kita. Pihak kerajaan juga telah memainkan peranan penting dalam memastikan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan dasar teknologi hijau negara. Okey, kita tengok pula dasar teknologi hijau negara. Ada beberapa objektif, iaitu 5 objektif. Yang pertama adalah menyelaraskan pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan teknologi hijau terhadap ekonomi negara. Yang kedua, untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persadaran antarabangsa. Yang keempat, untuk memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Seterusnya, yang terakhir adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau dan menggalakkan penggunaan meluas teknologi hijau. Kita tengok contoh teknologi hijau pada masa kini.
dapur elektrik. Okey, dapur elektrik ni kalau kamu tengok, dia tukarkan kalau kita guna kat rumah gas kan, tukarkan gas kepada tenaga elektrik. So kita dapat kurangkan penggunaan karbon. Lampu solar. Lampu solar ni kalau kita guna minyak ataupun elektrik, kita boleh gunakan lampu solar yang percuma saja. Contoh lampu solar ni dia charge dalam bateri dia, kemudian boleh gunakan waktu malam untuk pemanas air solar. Contohnya kalau kat luar negara, dia nak luar negara sejuk, jadi dia gunakan tenaga solar ni untuk panaskan air. Dia orang tak ada pakai arang kayu, arang batu untuk panaskan lah. So benda tu kan melepaskan karbon. Okey, ni kita tengok pada kriteria tenaga hijau, teknologi hijau. Pertama, mempunyai kadar pembebasan gas rumah hijau yang sangat rendah. Gas rumah hijau ni kalau tinggi, dia akan menyebabkan perubahan iklim. Contohnya ribut, pencemaran udara dan kemarau lah. Sebenarnya menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbarui, iaitu solar, biofuel, nuklear dengan tenaga angin. Menjimatkan tenaga dan sumber asli, petroleum, arang kayu, natural gas dengan nuklear. Seterusnya meminimumkan pengurangan kualiti. Kita nak kurangkan penggunaan penebangan pokok contohnya, penebangan pokok. Kalau kita tak buat demand untuk kayu, arang kayu, jadinya tak ada orang nak akan tebang pokok. Tapi kalau kita sesa guna, masih akan ada orang tebang pokok. Sama untuk digunakan dan menyediakan persediaan sihat dan lebih baik untuk semua hidup. Hanya untuk pada masa generasi akan datang lah. Kita nak maintain apa yang kita ada sekarang ni untuk generasi akan datang. Kita teruskan kepada 4 tonggak dasar teknologi hijau. Kita ada 4 tonggak, iaitu tenaga dalam sekitar ekonomi dan sosial. Okey, penunjuk ni adalah merupakan KPI, iaitu prestasi untuk negara merancang rancangan tahunan. Iaitu dari segi teknologi, mengurangkan pergumulan tenaga dan mempromosikan kepahan tenaga. Dalam sekitar pula memelihara dan meminimumkan kesan negatif dalam alam sekitar. Ekonomi meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi mesra alam. Dari segi sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang. Kita 7 sektor dalam dasar teknologi hijau kemasan. Sektor pertama, sektor tenaga, iaitu kita ada 2, sektor bekalan tenaga dengan sektor penggunaan tenaga hijau. Dalam bekalan tenaga, teknologi hijau dalam penjanaan tenaga dan urusan bekalan tenaga. Kalau dari segi penggunaan tenaga, kita gunakan teknologi hijau untuk mengurangkan tenaga elektrik. Dari sektor air dan pengurusan sisa, iaitu menerima paket teknologi hijau dalam mengurus dan penggunaan sumber air, merawat pembahan, sisa bekerja dan kapal. Sektor bangunan perlu menerima paket teknologi hijau dalam pembinaan, pengurusan pemeliharaan dan pemusnahan bangunan. Sekarang kita tengok kita punya teknologi pembangunan, kita gunakan bahan yang mesra alam, yang tak merosakkan alam sekitar kita. Sektor pembangunan hutan, kita memasukkan elemen teknologi hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan, khususnya kayu api dan pengangkutan jalan awam. Contohnya yang ada kat Malaysia, kita ada LRT, MRT, itu adalah pengangkutan awam elektrik. Kita tak gunakan petroleum. Itu baguslah teknologi hijau yang ada kat Malaysia ni. Sektor industri, kecakapan tenaga dari sebagai agenda utama bagi meningkatkan kesedaran terhadap teknologi hijau kepada teknologi sektor industri. Itu pengurusan karbon, perancangan bandar hijau. Biasanya dekat kawasan kilang, kita akan ada agensi yang menguruskan benda ni. Dia akan pantau sisa pekerja, sisa pengeluaran asap supaya alam sekitar kita terjaga. Dari segi sektor ICT, itu Green City memasukkan elemen teknologi hijau di dalam perolehan kerajaan dengan menyasarkan sekurangnya 20% perolehan hijau menjelang tahun 2020, iaitu rancangan Malaysia ke-11. Dari segi sektor pertanian dan perhutanan, pengurusan persekitaran perlindungan alam sekitar. Kita kena lindungi alam sekitar kita. Penilaian jangka hayat tanaman dan hutan, dan membuat kawasan, wawarkan kawasan untuk diwatakan sebagai kawasan perlindungan yang kita tak boleh pun nak mengambil hasilnya ataupun berburu kat dalam tu. Seterusnya kita masuk pada impak teknologi hijau dalam sektor tenaga. Tadi teknologi hijau kemasan, yang ini dari sektor tenaga, ada beza kat situ. Kalau dari segi tenaga,
meningkatkan kecekapan tenaga dalam sistem penjanaan, penghantaran dan pengagihan tenaga kepada pengguna. Okey, penjanaan dekat katakan pangan hidroelektrik, penghantaran step up dan step down dengan kita punya menara-menara yang menghantar kabel tu kan. Pengagihan kepada pengguna iaitu kita, consumer, kilang-kilang, premis, perniagaan dan bangunan. Dalam sekitar itu sistem penjanaan tenaga yang tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau kita buat hidroelektrik tu, dia selamat untuk alam sekitar kat sekelilingnya. Tapi kalau kita buat empangan, apa impak dia? Kawasan empangan tu akan banjir. Dia akan jadi sebuah kolam yang besar, tasik yang besar. Boleh bentuk sungai kan? Sungai kan kecil kan? Bila buat empangan dia akan jadi besar. Okay, sosial mengurangkan kos sara hidup masyarakat dan kadar tarif yang lebih rendah apabila kos penjanaan elektrik rendah. Seterusnya, ekonomi pengurangkan kos elektrik dalam sektor perkara tenaga dapat memacu ekonomi dengan lebih baik. Okay, ini kesan kalau tidak amalkan teknologi hijau. Kesan daripada segi tenaga, penjanaan tenaga menggunakan petroleum dan gas akan kehabisan. Kalau kita terus guna petroleum dan gas ni, lama-lama resource ni akan habis. Jadinya, kita akan kehilangan banyak tenaga yang menyebabkan kecekapan menurun. Dari segi ekonomi, kos penjanaan tenaga elektrik akan tinggi menyebabkan kos sara hidup meningkat. Bila kos jana tu tinggi, automatik bil tinggi, bila bayar bil tinggi, semua tinggi, barang naik. Benda ni akan berlaku. Secara langsung akan turut memperlahankan perkembangan ekonomi. Kesan aspek sosial, bila kos hidup meningkat sebab menggunakan elektrik yang banyak, pengguna tidak menggunakan teknologi hijau. Bila pengguna tidak menggunakan teknologi hijau, kos sara hidup pun akan tinggi lah. Kesan dari aspek alam sekitar, penjanaan tenaga tanpa menggunakan teknologi akan menyebabkan kadar pencemaran alam meningkat kerana pembebasan gas karbon dioksida yang boleh membawa peningkatan kesan gas rumah hijau. Okay, saya dah habis kuliah. Okay, kita ada aktiviti yang kita kena buat. Kamu kena jawab kuis. Minggu lepas, Fahmi pen tinggi kan pakar dia. Dia memang paling bagus lah. Okay, kali ni saya tambah sikit soalan, ada 5 soalan. Tengok siapa pen tinggi. Buka website tu, saya hantar kod untuk join dalam WhatsApp. Wow, orang lain kali ni. Nombor 1, Ani. Ani bagus ni. Teruskan. Saya nak setiap minggu ni orang lain. Okey. Sekarang kamu buat kumpulan. Kita ada 6 kat sini. 6 tajuk. 6 kumpulan itu secara berpasangan. 2 orang. Okay, pilih tajuk ni. Kemudian buat discussion dalam Padlet. Bagus. Semua dah siap. Padlet saya nak tengok. Okay. Saya dah kerja rumah. Awak kena buat mind map. Berdasarkan apa yang awak dah tulis kat Padlet tadi. Nanti hantar kat WhatsApp je. Saya nak tengok seorang-seorang. Semua ni. Seorang ada. Tadi kita buat satu grup. Satu kan. Saya nak semua sekali. Gabungkan. Jadikan mind map. Okay. Kita dah kat akhir kelas ni. Sekarang pertanyaan awak boleh tanya saya. Ada masalah kemusykilan, ada yang tak faham tentang teknologi hijau. Okey, bagus. Semua tak ada soalan. Okey. Yang terakhir ni saya minta awak buat refleksi pembelajaran pada hari ni. Apa yang awak dapat belajar. Macam biasa kelas saya memang akan ada refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Tulis dalam Padlet. Kalau contohnya awak rasa nak saya mengajar cara lain, awak beritahu dalam Padlet juga. Okay, tak apa-apa Okay, dah dengan kelas kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.